Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 7.45 dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Hilang punca pendapatan, 268,000 keluarga miskin dapat perlindungan insurans. Tidak cukup undi, usul kerajaan berkaitan SOSMA gagal. Bunuh bakar penyelia kedai, pengawal keselamatan berdepan hukuman mati. Usul Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk melanjutkan tempoh pelaksanaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 bagi tempoh 5 tahun lagi gagal melepasi undi belah bahagi. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun ketika mengumumkan keputusan itu berkata yang bersetuju dengan usul tersebut ialah seramai 84 orang, manakala yang tidak bersetuju 86 dan 50 lagi ahli parlimen gagal menghadirkan diri. Sejurus selepas itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mas M. Yati memohon agar rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2022 ditangguhkan ke mesyuarat seterusnya. Pada permulaan sesi sebelah petang pada Rabu, kerajaan telah mencadangkan kepada Dewan Rakyat untuk melanjutkan subsection 4 dalam kurungan 5 di bawah Akta SOSMA 2012 bagi tempoh 5 tahun lagi. Hamzah ketika membentangkan usul itu berkata kali terakhir tambahan 5 tahun bagi subsection tersebut disemak dan diluluskan oleh Parlimen ialah pada 4 April 2017 dan ianya akan berakhir pada 31 Julai ini. Terdahulu, Dewan Rakyat sedikit kecoh apabila terdapat cubaan beberapa ahli parlimen dari blok kerajaan termasuk beberapa menteri untuk memasuki Dewan biarpun proses undian selama 10 minit telah hampir tamat. Biarpun terdapat usaha untuk memasukkan undi tersebut dalam jumlah keseluruhan undian, namun Azhar bertegas untuk tidak membenarkannya. Terserah kepada kerajaan untuk membawa semula usul melanjutkan tempoh pelaksanaan subsection 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 bagi tempoh 5 tahun lagi. Bagaimanapun, ahli Parlimen Seremban Anthony Loke berpendirian memaklumkan pendirian mereka tetap sama yang mana setiap syarat perlu dirundingkan terlebih dahulu sebelum ia dibentangkan dan diluluskan. Kalau mereka nak bawa balik usul itu, terpulanglah kepada pihak kerajaan. Tetapi kita punya pendirian tetap sama. Kita tetap tidak bersetuju dengan usul tersebut. Cuma kalau mereka bawa balik dan mereka cukup bilang, mereka boleh bawa balik. Dan kalau ada majoriti lulus, kita tetap akan mengambil pendirian yang sama. Tetapi terpulang kepada mereka. Sediakah kerajaan berbincang dengan pembangunan tentang usul? Itu sebab seperti yang saya kata, apa-apa usul dia kena runding dengan kita dulu. Jadi kalau kita boleh cari satu titik persefahaman, ada konsensus yang boleh ada perkara-perkara yang kita ubah ataupun tambah baik, maka baru dia dibentangkan di parlimen untuk diluluskan. Jadi itu yang kita maksudkan. Syaratnya mesti dirundingkan dulu. Dalam pada itu, rang undang-undang anti lompat parti yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat melalui satu persidangan khas pada bulan Ramadan ini. Ahli Parlimen Seremban yang juga merupakan Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata, perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam mesyuarat bersama pimpinan tertinggi Pakatan Harapan PH. Untuk membincangkan berkenaan dengan status pembentangan rang undang-undang pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghalang lompat parti yang sepatutnya dibahaskan pada hari ini. Sekiranya mengikut jadual yang telah pun kita persetujui, sepatutnya dibentang dan dibahaskan pada hari ini untuk bacaan kedua. Tetapi oleh kerana ada beberapa isu teknikal yang belum selesai, dia tak jadi. Jadi hari ini kita telah pun mendapatkan kepastian daripada Perdana Menteri berkenaan dengan status pembentangan rang undang-undang ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan komitmen bahawa beliau akan memanggil sidang khas Parlimen pada bulan puasa nanti, bulan Ramadan nanti, selewat-lewatnya sebelum Hari Raya Aidilfitri. Dan rang undang-undang berkenaan dengan anti lompat parti itu
akan dibawa ke Dewan Rakyat untuk dibahas dan diluruskan. Jadi bagi kita, selagi pihak kerajaan menunaikan janji untuk membawa rang undang-undang anti lompat parti itu ke Dewan Rakyat, kita akan tetap mempertahankan ataupun mengekalkan MOU, persefahaman antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. Apa yang berlaku pada hari ini, saya nak menekankan, dia tak ada kena-mengena dengan MOU. Maksudnya, kita tidak beranggari obligasi kita. Walaupun kita mengambil pendirian, tolak, dan itu adalah hak kita sebagai ahli Dewan Rakyat. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan tiada pemberian dos penggalak kepada individu berusia 17 tahun dan dos penggalak kedua atau dos keempat kepada golongan dewasa. Sebaliknya, KKM menerusi kenyataan memaklumkan menjadi dasar kementerian buat masa ini menyarankan dos penggalak hanya kepada individu dewasa berusia 18 tahun dan ke atas sahaja. Sehubungan itu, KKM menggesa kumpulan berkenaan yang menerima slot dos penggalak menerusi aplikasi MySejahtera agar mengabaikan pautan tersebut. KKM menjelaskan berlaku isu teknikal di mana sistem tersebut telah menghantar pautan janji temu secara automatik kepada kumpulan berkenaan. KKM menambah, mana-mana individu yang telah membuat janji temu dos penggalak untuk tanggungan atau dos keempat melalui pautan yang dihantar boleh membuat pembatalan janji temu tersebut. Pusat Pemberian Vaksin PPV juga telah dimaklumkan berhubung perkara ini dan akan menolak kehadiran remaja untuk dos penggalak dan individu yang hadir untuk dos penggalak kedua atau dos keempat. Kerajaan menerusi Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MYSPC akan menyediakan pelan perlindungan insurans kepada isi rumah miskin yang kehilangan punca pendapatan akibat kematian Ketua Isi Rumah KIR. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ia akan melibatkan kira-kira 268,000 keluarga miskin yang berdaftar dalam e-Kasih. Perdana Menteri juga memaklumkan setiap isi rumah akan menerima RM10,000 dengan peruntukan sebanyak RM13.4 juta setahun. Beliau memaklumkan mesyuarat MYSPC juga memutuskan untuk memperkasakan agenda perlindungan sosial sehingga ke peringkat daerah pentadbiran menerusi Jawatankuasa Teknikal Perlindungan Sosial Negeri bagi menyelaras pemetaan program dan profil perlindungan sosial fasa 2. Selain itu, jelas beliau, MYSPC akan meningkatkan tahap sosioekonomi keluarga Malaysia dengan memberi nilai tambah dan tumpuan kepada program peningkatan pendapatan kepada ketua isi rumah miskin dan miskin tegar yang berdaftar dalam e-Kasih. Jelas Perdana Menteri, Malaysia Productivity Corporation diberi tanggungjawab menerajui Jawatankuasa Kerja memodernkan subsidi bagi meningkatkan produktiviti. MYSPC juga telah melancarkan pangkalan data perlindungan sosial PDPS Fasa 1, bantuan sosial melibatkan 167 program daripada 17 kementerian atau agensi. Ia mengandungi 13.7 juta data profil individu penerima manfaat sehingga tahun 2020 dan program-program perlindungan sosial merentasi pelbagai kementerian atau agensi yang terlibat. Menurut Perdana Menteri, PDPS akan menjadi single gateway serta sumber rujukan utama program-program perlindungan sosial yang meliputi elemen pekerjaan, insurans sosial dan bantuan sosial. Beliau juga memaklumkan akses penuh sistem ini kepada orang awam dan semua pihak berkepentingan akan dibuka setelah modul insurans sosial dan intervensi pasaran buruh siap dibangunkan selepas tahun 2023. Perdana Menteri berkata langkah-langkah yang diputuskan dalam mesyuarat MYSPC itu akan membantu memantapkan agenda perlindungan sosial untuk mencapai miskin tegar sifar menjelang tahun 2025 yang dihasratkan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. Pelan Antirasuah Nasional NACP 2019-2023 kini memasuki fasa akhir pelaksanaannya. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali memaklumkan setakat ini 37 daripada 82 inisiatif yang digariskan dalam laporan semakan separuh penggal NACP telah diselesaikan di peringkat output oleh agensi penerajuk. Muhammad Zuki menjelaskan ia menggambarkan komitmen oleh kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat serta petunjuk bahawa usaha pengukuhan tadbir urus, integriti dan anti rasuah ini terus menjadi keutamaan kerajaan. Selain itu, saya turut difahamkan bahawa hampir kesemua kementerian telah selesai
membangunkan pelan anti rasuah organisasi kementerian masing-masing. Syabas saya ucapkan kepada semua KSU dan barisan pegawai yang terlibat yang telah berjaya membangunkan OSCP kementerian. Ucapan Muhammad Zuki ketika merasmikan seminar persidangan penyelidikan governance, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan dibacakan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Persidangan 2 hari yang merupakan inisiatif Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC antara lain melibatkan pembentangan penyelidikan dalam bidang-bidang berisiko seperti sektor pertahanan, perhutanan, kesihatan dan telekomunikasi. Seorang pengawal keselamatan didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada Rabu kerana membunuh seorang penyelia kedai buku sekolah 2 minggu lalu. Ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Sia, tertuduh Muhammad Yusri Latif mengangguk faham dan tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh dengan menyebabkan kematian ke atas Fong Suu Kyi di bengkel sekolah menengah kebangsaan Seri Mulia antara jam 1.45 hingga 5.30 petang 12 Mac lalu. Pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 25 Mei depan untuk sebutan kes semula bagi serahan dokumen. Pada 12 Mac lalu, mayat seorang wanita disyaki dibunuh ditemui dalam keadaan rentung di bengkel kemahiran hidup sebuah sekolah menengah di Bandar Tun Razak, Ceras. Lelaki itu ditahan selepas 2 hari mangsa yang berusia 25 tahun itu dibunuh. Seorang pekerja pembersihan dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerana cuba membunuh isterinya dengan mencekik, memukul dan menekuk muka menggunakan bantal. Hukuman itu diputuskan Hakim Mahkamah Session Air Keroh Maziah Johari Tajuddin selepas tertuduh M. Paramasivam, 49 tahun, mengaku bersalah atas 3 pertuduhan terhadapnya. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didapati melakukan cubaan bunuh terhadap isterinya, M. Santi, 48 tahun, dengan cara menekuk muka mangsa menggunakan bantal. Tertuduh juga didapati dengan sengaja telah mendatangkan kecederaan terhadap mangsa dengan mencekik leher dan memukul mukanya. Bagi pertuduhan ketiga pula, tertuduh yang juga bapa 2 anak didapati telah menakutkan secara jenayah berbentuk ugutan secara lisan dengan cara mengacukan pemutar skru terhadap mangsa sama. Kesemua kesalahan itu dilakukan tertuduh pada 4 Februari 2020. Difahamkan kejadian itu berlaku ketika tertuduh dalam keadaan mabuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah segmen Sinar Awani anda bersama saya Zulfitri Yusof. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Jaminan Perdana Menteri RUU anti lompat parti dibentang Ramadan ini, kata Anthony Locke. 268,000 keluarga miskin kini dilindungi pelan insurans. Usul kerajaan lanjut subsection SOSMA ditolak Dewan Rakyat. Rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan di Dewan Rakyat melalui satu persidangan khas pada bulan Ramadan ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata, perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam mesyuarat bersama pimpinan tertinggi Pakatan Harapan PH. Untuk membincangkan berkenaan dengan status pembentangan rang undang-undang pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghalang lompat parti yang sepatutnya dibahaskan pada hari ini. Sekiranya mengikut jadual yang telah pun kita persetujui, sepatutnya dibentang dan dibahaskan pada hari ini untuk bacaan kedua. Tetapi oleh kerana ada beberapa isu teknikal yang belum selesai, dia tak jadi. Jadi hari ini kita telah pun mendapatkan kepastian daripada Perdana Menteri berkenaan dengan status pembentangan rang undang-undang ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan komitmen bahawa beliau akan memanggil sidang khas Parlimen pada bulan puasa nanti, bulan Ramadan nanti, selewat-lewatnya sebelum Hari Raya Aidilfitri. Dan rang undang-undang berkenaan dengan anti lompat parti itu akan dibawa ke Dewan Rakyat
untuk dibahas dan diluruskan. Jadi bagi kita, selagi pihak kerajaan menunaikan janji untuk membawa rang undang-undang anti lompat parti itu ke Dewan Rakyat, kita akan tetap mempertahankan ataupun mengekalkan MOU, persefahaman antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. Apa yang berlaku pada hari ini, saya nak menekankan, dia tak ada kena-mengena dengan MOU. Maksudnya, kita tidak beranggari obligasi kita. Walaupun kita mengambil pendirian, tolak, dan itu adalah hak kita sebagai ahli Dewan Rakyat. Kerajaan menerusi Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MYSPC akan menyediakan pelan perlindungan insurans kepada isi rumah miskin yang kehilangan punca pendapatan akibat kematian Ketua Isi Rumah KIR. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ia akan melibatkan kira-kira 268,000 keluarga miskin yang berdaftar dalam e-Kasih. Perdana Menteri juga memaklumkan setiap isi rumah akan menerima RM10,000 dengan peruntukan sebanyak RM13.4 juta setahun. Beliau memaklumkan mesyuarat MYSPC juga memutuskan untuk memperkasakan agenda perlindungan sosial sehingga ke peringkat daerah pentadbiran menerusi Jawatankuasa Teknikal Perlindungan Sosial Negeri bagi menyelaras pemetaan program dan profil perlindungan sosial fasa 2. Selain itu, jelas beliau, MYSPC akan meningkatkan tahap sosioekonomi keluarga Malaysia dengan memberi nilai tambah dan tumpuan kepada program peningkatan pendapatan kepada ketua isi rumah miskin dan miskin tegar yang berdaftar dalam e-Kasih. Jelas Perdana Menteri, Malaysia Productivity Corporation diberi tanggungjawab menerajui Jawatankuasa Kerja memodernkan subsidi bagi meningkatkan produktiviti. MYSPC juga telah melancarkan pangkalan data perlindungan sosial PDPS Fasa 1, bantuan sosial melibatkan 167 program daripada 17 kementerian atau agensi. Ia mengandungi 13.7 juta data profil individu penerima manfaat sehingga tahun 2020 dan program-program perlindungan sosial merentasi pelbagai kementerian atau agensi yang terlibat. Menurut Perdana Menteri, PDPS akan menjadi single gateway serta sumber rujukan utama program-program perlindungan sosial yang meliputi elemen pekerjaan, insurans sosial dan bantuan sosial. Beliau juga memaklumkan akses penuh sistem ini kepada orang awam dan semua pihak berkepentingan akan dibuka setelah modul insurans sosial dan intervensi pasaran buruh siap dibangunkan selepas tahun 2023. Perdana Menteri berkata langkah-langkah yang diputuskan dalam mesyuarat MYSPC itu akan membantu memantapkan agenda perlindungan sosial untuk mencapai miskin tegar sifar menjelang tahun 2025 yang dihasratkan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. Rakyat Malaysia tidak perlu berasa malu atau kekok untuk berbahasa Melayu walaupun berada di pentas antarabangsa. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, hal ini kerana usaha memertabatkan bahasa Melayu juga selari dengan salah satu daripada bidang keutamaan kerangka dasar luar Malaysia yang dilancarkan kerajaan pada 7 Disember 2021. Ia antara lain merangkumi diplomasi kebudayaan yang turut merangkumi elemen mengantarabangsakan bahasa Melayu di peringkat global. Sewaktu menjawab soalan di Dewan Negara hari ini, Perdana Menteri berkata beliau sendiri telah meminta Kementerian Luar Negeri menyediakan nota percakapan serta dokumen berkaitan dalam bahasa Melayu ketika mengadakan lawatan rasmi ke luar negara. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, saya telah pun mula meminta Kementerian Luar Negara menyediakan nota percakapan serta dokumen yang berkaitan dalam bahasa Melayu untuk rujukan saya apabila mengadakan lawatan rasmi ke luar negara. Sebagai langkah awal dalam memertabatkan bahasa Melayu, saya sendiri telah menggunakan bahasa Melayu semasa lawatan rasmi saya ke Republik Indonesia yang sememangnya menggunakan bahasa Melayu, ke Brunei Darussalam, ke Kamboja, ke Thailand dan 2 hari lepas menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya sewaktu lawatan ke Vietnam. Perdana Menteri berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Issa Abdul Hamid yang ingin mengetahui usaha kerajaan dalam memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu dalam urusan diplomatik luar negara dan hubungan antarabangsa. Dalam pada itu, Ismail Sabri mengulangi pendirian kerajaan untuk meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.
Pindaan itu membolehkan pihak DBP mengambil tindakan terhadap mana-mana pelanggaran bahasa Melayu di semua peringkat sama ada daerah, negeri mahupun persekutuan. Seperti kita tahu, Yang Berhormat Yang Dipertua, undang-undang kecil di majlis daerah misalnya tidak mampu untuk menguatkuasakan kesalahan penggunaan bahasa. Kalau kita lihat di setengah-setengah tempat, nama-nama taman dan sebagainya menunjukkan seolah-olah kita tidak berada di dalam negara kita tetapi berada di luar negara. Usul kerajaan untuk melanjutkan tempoh pelaksanaan subseksyen 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 bagi tempoh 5 tahun akan datang tidak diluluskan oleh Dewan Rakyat. Perkara itu diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun selepas selesai undi belah bahagian. Ini adalah keputusan undian belah bahagi untuk usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Yang bersetuju 84, yang tidak bersetuju 86. Tidak hadir 50. Maka usul seperti yang dikemukakan tadi tidak dipersetujui. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terserah kepada pihak kerajaan untuk membawa semula usul melanjutkan tempoh pelaksanaan subseksyen 4 dalam kurungan 5 Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 bagi tempoh 5 tahun lagi. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke memaklumkan pendirian mereka tetap sama yang mana setiap syarat perlu dirundingkan terlebih dahulu sebelum ia dibentangkan dan diluluskan. Kalau mereka nak bawa balik usul itu, terpulanglah kepada pihak kerajaan. Tetapi kita punya pendirian tetap sama. Kita tetap tidak bersetuju dengan usul tersebut. Cuma kalau mereka bawa balik dan mereka cukup bilang, mereka boleh bawa balik. Dan kalau ada majoriti lulus, kita tetap akan mengambil pendirian yang sama. Tetapi terpulang kepada mereka. Sedia kerajaan berbincang dengan pembangunan tentang usul ini. Itu sebab seperti yang saya kata, apa-apa usul dia kena runding dengan kita dulu. Jadi kalau kita boleh cari satu titik persefahaman, ada konsensus yang boleh ada perkara-perkara yang kita ubah ataupun tambah baik, maka baru dia dibentangkan di parlimen untuk diluluskan. Jadi itu yang kita maksudkan. Syaratnya mesti dirundingkan dulu. 1,290 kes perceraian direkodkan di Terengganu sepanjang tahun lalu. Sebanyak 63 syarikat dikesan menjalankan kegiatan penyelewengan subsidi minyak masak membabitkan cukai tidak berbayar sebanyak 200 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Datuk Muhammad Nizam Sairi, berkata 44 syarikat tersebut adalah kurang lapor pendapatan, sementara 19 lagi syarikat tidak mempunyai fail cukai. Menerusi operasi subsidi minyak masak OPSAJI yang dijalankan sejak Isnin hingga Rabu, Muhammad Nizam berkata pihaknya turut melakukan semakan terhadap 127 pengarah syarikat berkaitan. Berikut merupakan modus operandi penyelewengan subsidi minyak masak yang diberikan oleh kerajaan kepada syarikat tersebut. Pertamanya, mendapatkan bekalan minyak masak bersubsidi daripada syarikat pembekal dengan menggunakan lesen daripada syarikat lain untuk dijual pada harga pasaran. Kedua, mengupah pihak ketiga bagi menguruskan pemindahan minyak masak bagi tujuan penjualan ke luar negara. Ini yang sepatutnya bersubsidi untuk penggunaan rakyat tempatan. Menuntut subsidi, yang ketiga menuntut subsidi tetapi tiada sebarang penjualan minyak masak paket pun. Dan yang keempat, mewujudkan pemborong palsu bagi tujuan tuntutan subsidi di mana pemborong tersebut merupakan syarikat itu sendiri. Mengulas lanjut, Muhammad Nizam berkata pihaknya juga mendapati terdapat syarikat menggunakan kuota bersubsidi pihak lain serta menjualnya secara haram. Selain itu, katanya terdapat syarikat yang tidak melaporkan penjualan minyak bersubsidi.
Opsaji turut mengesan syarikat yang tidak menggunakan sepenuhnya kuota pembungkusan yang diberikan tetapi menuntut bayaran subsidi penuh seperti yang diperuntukkan pihak berkuasa. Muhammad Nizam kata sekiranya pembayar cukai didapati gagal melaporkan dengan betul jumlah pendapatan, mereka boleh dikenakan penalti sehingga 300% daripada amaun cukai terkurang lapor. Ia tertakluk di subsection 112-3 dan subsection 113-2 Akta Cukai Pendapatan 1967. Lemah didikan agama dan tidak bertanggungjawab menjadi antara faktor berlakunya 1,290 kes perceraian di Terengganu sepanjang tahun lalu. Selain itu, masalah ekonomi, sosial dan kesihatan juga turut menyumbang kepada statistik tersebut. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Terengganu Muhammad Nur Hamzah berkata, menerusi jumlah itu, sikap tidak bertanggungjawab merekodkan jumlah tertinggi dengan 343 kes, lemah didikan agama 342 kes, manakala 17 kes berpunca daripada campur tangan pihak ketiga. Muhammad Nur berkata pelbagai langkah dan pendekatan telah dilaksanakan dalam menyelesaikan kes penceraian. Katanya antara program yang dilaksanakan terbahagi kepada 2 peringkat iaitu sebelum dan selepas perkahwinan. Tapi Jabat Agama telah menyusun beberapa modul termasuk dalam 4 pasal saya sebut tadi. Pasal setahun sehingga 5 tahun. Ada pasal bulan madu. Ada 5 tahun sehingga 8 tahun. Sehinggalah ada pasal yang kata cinta syurga. Yang tua-tua ni kadang-kadang berlaku juga cerai tua. Jadi macam mana kita nak buat supaya jangan tua-tua dah cerai lagi. Tak? Anak cucu ramai dah. Ini juga telah disusun dalam modul Jabat Agama. Juga diambil tindakan oleh YPK. Kerajaan Negeri Kedah telah mengenal pasti beberapa kawasan baharu di negeri itu yang berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai tempat pelancongan komersial. Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kedah, Muhammad Firdaus Ahmad berkata, antara kawasan baharu yang berpotensi termasuk Mong Gajah di daerah Padang Terap dan kawasan Jerai Geopark di daerah Kuala Muda dan Yan. Lebih 400 OKU bakal memperoleh manfaat daripada kolam terapi hidro yang pertama secara percuma dibina oleh A Foundation for the Disabled and Underprivileged Yokuk di Kelantan. Pengarah eksekutifnya Datin Suliana Syamsuddin Alias berkata kolam bersaiz 74 meter persegi dengan kedalaman sehingga 1.4 meter itu menelan belanja RM600,000. Sebanyak 1,182 kompaun dikeluarkan dalam operasi bersepadu Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 yang dijalankan KKM di seluruh Pulau Pinang pada tahun ini. Timbalan Pengarah Kesihatan Awam Pulau Pinang, Datin Dr. Azizah Abdul Manan berkata, daripada jumlah itu, kesalahan merokok di tempat larangan antara tertinggi dicatatkan selepas pihaknya mengeluarkan 996 kompaun sepanjang operasi dijalankan bermula Januari sehingga 22 Mac. Membangunkan usahawan mikro mahir industri 4.0 dan celik digital itu adalah sasaran Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC melalui anjuran program Road to Growth. Penganjuran di Kuching kali ini memberi fokus kepada perkongsian maklumat perniagaan, pengetahuan inovasi dan solusi industri 4.0 pendigitalan dalam memacu industri kecil dan sederhana IKS. Tapi kita juga faham dalam di kalangan syarikat IKS mereka masih jauh lagi. Mungkin tak sampai 3.0 lagi pun. Ya. Jadi kita punya usaha di sini adalah untuk syarikat-syarikat tempatan ya, memperkenalkan produk dan teknologi mereka yang pertamanya mampu milik. Mampu milik bukannya dari segi keuangan saja, tapi mampu milik dari segi operasi. Menerusi program ini, MTDC turut berkongsi pengalaman tata cara untuk meraih dana selain mewujudkan platform interaksi bersama syarikat tempatan yang berjaya. Tegas Nur Halim lagi, program ini juga sinonim dengan matlamat Sarawak dalam memperkasakan ekonomi digital menjelang 2030. Tambahnya, MTDC turut bekerjasama dengan Universiti Awam Tempatan dan Pusat Pengajian untuk dijadikan pusat meningkatkan keupayaan mesin IKS. Kita sudah bersetuju dengan Universiti Malaysia Sarawak untuk mewujudkan pusat retrofitting dan MTDC sudah bekerjasama dengan salah sebuah syarikat kita yang ada di sini
Untuk memulakan program retrofitting, dengan membuat program retrofit, IKS akan dapat meningkatkan keupayaan mesin mereka daripada manual kepada paling tidak pun semi-auto ataupun auto, bergantung. Sementara itu, bagi ahli syarikat teknologi ekosistem MTDC Ashraf Abdul Rahman, pendedahan industri 4.0 kepada penggiat IKS adalah amat penting. Ini kerana teknologi ini akan membantu mengatasi masalah kos dan tenaga kerja. Dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja kerana sekarang ni waktu ini satu pekerja pun susah nak dapat dan gaji minimum pun akan naik, dan pada masa yang sama kerja-kerja menggerakkan barang ni memang banyak, sangat berat sebabkan biasanya pekerja akan travel lebih kurang 8 km sehari. Jadi pekerja banyak yang penat dan berhenti. Jadi sebabkan itu kita automatekan sistem ni supaya mudah untuk pekerja-pekerja. Selain Sarawak, program Road to Growth sebelum ini dianjurkan di Sabah selain Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Terengganu. Era Kim Panggon bermula malam ini. Pemain tenis nombor 1 dunia, wanita nombor 1 dunia, Ashley Barty mengejutkan arena sukan antarabangsa apabila mengumumkan persaraannya pada usia 25 tahun. Bintang kelahiran Queensland itu membuat pengumuman tersebut di laman sosial Instagram pada Rabu, memberi gambaran bahawa dia mahu mengejar impian lain. Dalam kenyataan di hantaran tersebut juga, Barty yang memenangi Grand Slam pertamanya di terbuka Perancis 2019 sangat sebab ketika mengumumkan berita itu. Dia yang merupakan pemain pertama negaranya menjadi juara terbuka Australia dalam tempoh 44 tahun, turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak yang menyokongnya selama penglibatannya dalam sukan tenis. Turut sama dalam rakaman video ialah rakan baiknya yang juga bekas gandingan bergunya, Casey Delacroix. Barty menjadi pemain nombor 1 dunia selama lebih daripada 2 tahun. Dia memenangi 3 kejuaraan perseorangan wanita Grand Slam iaitu terbuka Perancis 2019, Wimbledon 2021 dan terbuka Australia tahun ini. Lembaran baru Harimau Malaya bermula dan ketika ini skuad Harimau Malaya sedang menentang Filipina pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 sekaligus bermulanya era ketua jurulatih dari Korea Selatan, Kim Panggon, mengemudi pasukan kebangsaan. Malaysia ketika ini sedang mendahului Filipina dengan jaringan 1 gol dan bagi wartawan Astro Arena Fina Nastrom, malam ini juga bakal menyaksikan ujian pertama terhadap Panggon serta keserasian skuad dengan corak latihan yang dibawakannya. Namun Fina berkata biarpun mahu melihat perubahan, agak sukar untuk menjangkakan ia akan berlaku dengan drastik memandangkan tempoh kendalian Panggon kurang 3 bulan. Sebenarnya kalau kita expect something yang drastic, it's unfair untuk Kim Panggon kerana Kim Panggon hanya mengambil pasukan kurang dari tempoh 3 bulan. Jadi saya rasa mungkin mereka sedang mengalami transisi, tetapi untuk kita melihat hasil dalam tempoh terdekat bergantung kepada nasib juga sebenarnya dalam aksi pada malam. Malam ini adalah kira macam ujian pertama buat Kim Panggon sejauh mana keserasian jurulatih kelahiran Korea Selatan ini mampu untuk mengubah wajah skuad kebangsaan. Seperti mana yang kita tahu mereka mengalami satu keadaan yang tidak memihak kepada mereka akhir-akhir ini, dan Kim Panggon merupakan individu yang dipertanggungjawabkan untuk mengubah keadaan skuad bola sepak negara. Media sebelum ini melaporkan kemenangan ke atas Filipina dan Singapura dianggap penting bagi pasukan negara yang kini berada di ranking ke-154 dunia. Terutamanya selepas pencapaian kurang memberangsangkan sepanjang tahun lepas dengan kemuncaknya adalah kegagalan di kejuaraan Piala AFF 2020 Disember lepas. Dalam pada itu, Fina berkata keputusan malam ini juga bakal memperlihatkan persediaan skuad untuk menghadapi kelaikan Piala Asia yang berlangsung Jun ini. Sekian saja segmen Sinar Awani dalam Awani 745. Pastikan anda terus bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi nanti.